Hai, salam sejahtera kepada anda semua. Anda sekarang sedang mendengar podcast #Minda Digital yang dibawakan khas oleh pelajar Unimas bagi kursus KMU 1063 pengenalan pada kesihatan mental. Jadi, pada hari ini kami ingin membincangkan topik berkaitan dengan media sosial yang memberikan kesan kepada kesihatan mental. Jadi, saya Beneman bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya pada hari ini, iaitu Saya Kong. Saya Putri. Saya Afif. Dan saya Brandon. Hai semua. Dalam episod kali ini kami akan bincang satu topik yang sangat dekat kehidupan seharian kita, yaitu kesan media sosial terhadap kesehatan mental. betul. Jadi, jika kita fikirkan semula, setiap orang pada masa kini mempunyai media sosial, betul? Selalu yang lazim kita buat setiap pagi kalau kita bangun daripada tidur, kita akan buka phone dan kita akan scroll TikTok ataupun kita tengok chat kita dekat WhatsApp, betul kan? Jadi dalam perkara yang kita buat, adakah kita sedar yang perbuatan yang kita selalu buat ataupun kekerapan kita membuat satu perkara itu memberi kesan kepada kesejahteraan mental kita sendiri? Ya, sebab media sosial bukan sekadar tempat untuk berkongsi gambar dan video. Ia juga boleh mempengaruhi cara kita berfikir, berasa dan melihat dari diri kita sendiri. Dan apa yang bestnya, media sosial ini boleh menjadi satu rakan baik kita ataupun musuh kita mengikut apa ataupun cara kita menggunakannya. Jadi dalam episod ni seperti kita tahu, kesan kepada kesihatan mental dalam media sosial ni, dia setiap perkara ni mesti ada kebaikan dan keburukan sebenarnya. Jadi untuk media sosial ni dia ada keburukan juga, walaupun banyak dia punya kebaikan tu banyaklah juga. Tapi hari ni kami semua akan sertai teori psikologi dan beberapa kajian terbaru mengenai kesan mental health dalam media sosial, betul tak? Okey. Setuju? Okey, mantap. Sekarang ni kita bincangkan satu topik, iaitu sisi positif yang kita dapat daripada media sosial ini sendiri. Dekong, nak mula? Baiklah, kita mulai dengan sisi positif dulu. Ramai orang suka cakap tentang keburukan media sosial, tapi sebenarnya ada juga banyak manfaat juga kan. Betul? Contohnya, media sosial boleh membantu kita berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan walaupun jauh. Kajian Naslu dan rakan-rakan 2020 mendapati kumpulan sokongan dalam talian boleh kurangkan rasa terasing bagi individu yang menghadapi masalah kesihatan mental. Saya setuju dengan kata-kata daripada Putri tadi. Kadang-kadang bila seseorang rasa tertekan, dia orang tak berani nak bercerita dengan orang sekeliling. Tapi bila kita ada community, ada kaunselor ataupun dalam talian seperti forum sokongan atau halaman kesihatan mental di Facebook dan sebagainya, mereka boleh berkongsi pengalaman dengan orang yang memahami. Jadi dari situlah dia orang boleh tahu selok-belok tentang impaknya media sosial dalam kesihatan mental itu. Kan, betul kan? Betul. Dan waktu COVID-19 melanda pada tahun 2020, 19 ataupun 2021, media sosial ini juga memainkan peranan yang sangat penting kepada kita, iaitu kita dapat kekal berhubung walaupun kita tak berjumpa bersemuka ataupun berinteraksi, orang cakap face to face nang cerita. Oleh itu melalui ini juga ia dapat mengeratkan hubungan kita dengan lebih rapat walaupun kita terasa terasing ataupun jauh dengan orang yang kita kenal ataupun orang yang kita sayang. Betul. Saya setuju dengan poin yang Brandon bagi itu. Jadi selain daripada kaedah berinteraksi ataupun cara untuk belajar yang kita guna sejak beberapa tahun yang lepas atau hingga ke hari ini, media sosial juga dia jadi satu tempat, kalau kita sedar, mungkin semua dalam kalangan kita sini pun sedar juga, banyak kempen yang telah
orang mulakan ataupun orang build up daripada media sosial itu sendiri. Sebagai contoh, hashtag end the stigma ataupun hashtag mental health awareness, di mana kempen ini yang kalau kita nampak dan kita boleh nilai sendiri, dia boleh membantu masyarakat untuk berbicara dengan lebih terbuka. Sebab pada zaman kini kita pun tahu seseorang individu ni dia ada hak untuk memberikan pendapat mereka betul. Jadi platform media sosial ni juga dia bagi satu pendedahan untuk semua lapisan masyarakat untuk mengemukakan idea, memberikan pendapat ataupun berhujat dengan cara yang baik. Jadi tentang topik ini dia akan memberikan ruang dan peluang yang lebih besar, yang terbuka luas kepada masyarakat untuk membincangkan lebih menarik tentang kesihatan mentalnya juga. Tapi banyak kan program-program pasal kesihatan sekarang ni? Banyak. Bagi awak okey tak? Bagi saya okey, sebab sekurangnya individu yang ada masalah mental ni dia tahu setiap lapisan masyarakat maupun pihak swasta, kerajaan, dia sedar, dia aware yang peningkatan kepada masalah mental ni semakin meningkat. Jadi dengan penglibatan ataupun kewujudan benda kempen ataupun kesedaran macam ni, dia bagi peluang untuk seseorang yang mempunyai masalah mental, sama ada teruk ataupun tidak, dia bagi tahu tentang benda yang dia ungkap ataupun dia yang pendam sendiri. Jadi memang kita perlulah untuk mencari apa-apa program kan, kalau kita rasa macam sedikit mental ke apa ke. Kan Putri? Kan? Okey. Awak rasa okey kan kalau ada program ni kan? Ya. Okey, saya nak tanya dengan Putri satu soalan. Dalam banyak-banyak platform yang dah ada sekarang, platform media sosial, tak kisahlah apa, Putri rasa platform apa yang sesuai digunakan sebagai medium untuk bagi pendedahan tentang kesihatan mental ataupun dan lain-lain lah? Saya rasa TikTok. Sebab zaman sekarang mostly semua orang dah pakai TikTok berbanding Instagram atau Facebook. Even setengah orang yang dah, sorry to say, orang tua, parents pakai Facebook, tapi diorang pun sekarang dah gunakan TikTok. So untuk spread the awareness tu, saya rasa TikTok lah. Jadi maksudnya kira Putri bermaksud TikTok ni tidak digunakan golongan muda sajalah. Yes. Dia digunakan setiap lapisan umur, betul? Family awak semua main TikTok ke? Tak juga. Tak juga. Tapi adalah parents ada tengok-tengok. Oh, Bukan lain okay. lah. Tengok saja. Family saya di TikTok. Oh, family TikTok. Cucu aku Jamilah. Beli siapa main TikTok? Okey, itu sisi positif. Okey, sekarang ni biasalah orang cakap bila ada pros ada cons. Yes, betul. Bila ada benda positif, tentu ada benda negatif. Betul? Ya, sokong. Suka. Okey. Sekarang kita nak beralih kepada satu lagi topik, iaitu sisi negatif yang ada pada media sosial. Tak banyak orang nampak pada zaman ini. Tapi sisi negatif inilah yang membawa kepada peningkatan ataupun kecenderungan kepada masalah mental. Betul? Jadi ada apa benda cik? Sekarang kita masuk ke bahagian lebih mencabar, yaitu kesan negatif media sosial. Pada pendapat kamu, macam mana kamu view seorang ni? Bagi saya, kesan utama pada masalah sosial, kesan negatif, sisi negatif media sosial ni yang paling nampak ataupun obvious adalah perbandingan sosial lah. Disebabkan kalau kita nampak aspek daripada teori perbandingan sosial yang dibuat oleh Leon Festinger pada tahun 1954, di mana pada masa itu teori ini menyatakan manusia secara semula jadi mereka suka untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi di media sosial pula kebanyakan orang hanya tunjukkan versi terbaik dalam kehidupan mereka, macam senang
untuk senang difahami oleh semua kita, orang nampak benda yang baik saja, tapi orang tak nampak pun benda yang baik. Sebab orang kata orang hanya nilai daripada kulit, tapi orang tidak nilai daripada isi. Itu lebih mudah untuk difahami. Dia macam tunjuk sisi baik dia sajalah. Ya, betul, dia tunjuk sisi baik saja. Faham. Jadi tak semuanya 100% lah kan yang tu betul daripada media sosial tu kan. Dia tak semestinya. Walaupun kita tengok dia gembira, tapi sebenarnya dia sedih kan sebenarnya. Dia ada masalah keuangan dan sebagainya. Betul juga. Lagi satu, bila kita tengok gambar orang pergi melancong, badan cantik, makan sedap atau gaya hidup mewah, kadang kita mula rasa hidup kita ni kurang menarik. So benda ni dia boleh menjejaskan harga diri, dan dia akan buat kita ni rasa kemurungan. Awak pernah compare tak dengan orang? Kalau saya tak pernah. Tak pernah. Oh. Itu dah kan kita berlaku. Okey, mantap. Untuk seksi podcast kita ni semua okey lah. Okey. Awak pernah compare? Tak pernah kan? Tak pernah. Okey. Saya pernah lah. Macam saya tengok lah orang ada Mercedes plus semua tu, saya jealous lah. Tapi sebenarnya dia orang ni main kripto. Oh, tu macam bahaya sikit lah tu. Tiba-tiba dia orang ni tak boleh dia ikut lah kan. Ya betul. Skim cepat kaya lah. Skim cepat kaya. Betul. Okay. Apa yang satu lagi dengan masalah bully, dalam media sosial ni, kita ni sering dengar kes bully baru-baru ni. Lepas tu, menurut laporan dari WHO, menunjukkan 1 daripada 5 remaja pernah menjadi mangsa bully. Pernah jadi mangsa bully semua ni? Membuli? Saya pernah membeli lah. Saya pun pernah kawan saya dulu. Oh, pernah. Jadi mangsa bully ni selalu alami tekanan emosi dengan rasa takut dan hilang keyakinan diri kerana mereka contohlah orang bully kita ke sosial media ni, mesti kita rasa macam resah, takut semua itu. Itulah menjadi punca mereka menjadi tekanan dan mempunyai masalah emosi. Okey, jadi kalau untuk sesok bully dalam media sosial ni cyberbully kan? Ya, cyberbully lah, senang cerita. Okey. Tapi menurut kajian oleh Keles et al 2022 telah pun menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang kita pakai pada masa sekarang ini, semua orang ada handphone sekarang ini, yang berlebihan boleh tingkatkan simptom kemurungan, depression, dan keresahan, terutamanya dalam kalangan remaja perempuan daripada lelaki. Dalam kalangan remaja perempuan, apa pendapat awak sebenarnya? Kalau perempuan ni saya tak boleh nak cakap banyak lah, saya takut sebenarnya. Ini Kita akan ke soalan pada Putri lah. Putri. Okey, Putri. Kalau benda ni bukan saya lah yang alami, sebab tadi saya bilang saya tidak mengcompare diri saya kan. Tapi kawan saya, bila dia tengok posting orang lain tu dapat viewers atau likers yang tinggi, dia pun mau kejar benda yang sama. Dia mau kejar benda yang sama tu. Macam sekarang kan ramai orang yang dapat viewers tinggi, likers tinggi, and then dia jadi influencer, dia buka affiliate. So dari situ dia mau kejar yang sama. Tapi bila dia tidak dapat benda tu jadi satu tekanan untuk dia. Macam tu. Sebab kalau berdasarkan pengalaman dia cerita Putri ini, kita boleh nilai rezeki orang tak sama. Ya. Betul. Itu salah satunya. Mungkin yang dia contohi, dia nak ikut tu engagement dia tinggi, ataupun dah ada nama yang besar, betul. Walaupun kita rasa dia ni dapat besar, dia dapat bayaran besar, dia dapat nak pakai benda yang mahal. Kita cubalah, macam contoh tadi affiliate, jadi influencer, kita buat content creator, tapi engagement kita tak naik. Jadi tu Benda tu boleh jadi satu pressure untuk dia. Macam kenapa dia orang ni boleh, dia tak boleh. ya, betul. Kau Awak minat siapa dalam media sosial? Siapa? ada Your favorite influencer ada tak? Tak kisah lah. in your life, for your motivation or your, I don't know. Tak ada langsung. Ya. Mahal siap. Ni Ini memang tak ada mental ni, tak ada masalah mental. Dia tak compare kan dia. Okay. Selain itu, kita juga jangan lupa ketagihan. Setiap kali kita dapat like ataupun komen, otak kita akan keluarkan dopamin, hormon yang buat kita rasa seronok lah. Lama-lama kita akan jadi ketagih nak mendapat perhatian tu semula.
Itu saya setuju apa dia cakap tuh. Ada siapa-siapa pernah alami tak? Putri pernah alami Hmm. ketagihan disebabkan oleh media sosial ini tadi? Saya tak pernah sebab pada saya untuk media sosial ni saya untuk just cari information macam tu saja. Just untuk suka-suka saja lah. Untuk isi masa luang, isi masa bosan saya main media sosial. Oh, I see. Jadi awak tak utamakan media sosial lah. Sebab tu awak pelapis oh. Okey. Okay, selain tu kita perlu tahu bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengganggu kita tidur. Mengganggu kita masa waktu tidur. Okay. Saya pun pernah juga kalau saya nak tidur tapi nak buka TikTok dah sampai pukul 4 pagi macam tu lah. Okay. Dan kajian telah menunjukkan pada tahun 2021 di Twitter yang sebenarnya media sosial ni dia tak buat kita tidur pun sebenarnya. Yang dia hanyalah mengganggu kita untuk kontrolkan mind tu tidur. Macam tu dia lah. Okey. Seterusnya saya akan mempersilakan balik kepada pengarah program. Jadi kalau kita nampak semua orang dah ada pendapat masing-masing betul. Walaupun media sosial media kita nampak dia seronok, kita nampak ada macam gembira, orang lain media sosial gembira, orang lain stres. Tapi dari media sosial ni juga dia boleh jadi punca utama dan keletihan mental jika kita tidak kawal penggunaannya. Kita kena kawal sebagai contoh, kita set untuk kita tengok TikTok beberapa jam, sekurang-kurangnya dalam 1 jam. Saya tahu tak banyak orang boleh scroll TikTok dalam masa 1 jam Untuk rehatkan untuk otak. rehatkan otak Okay, faham. ataupun untuk mengelakkan masalah gangguan tidur. Kita hindari untuk tengok TikTok dahulu lah. Sebab banyak sekarang ni dalam kalangan kita pun ada juga yang macam tu. Sebelum tidur memang akan scroll TikTok sebab dengan saya sendirilah. Saya tak cakap orang lain, dengan saya sendiri pun menghadapi masalah. Tapi selain tidur, korang time makan korang tengok TikTok juga ke? Ke tak? Oh, kalau saya makan terus. Makan terus lah. Okey, Bagus, bagus. bagus. Sebab saya ada cosmate ni sebelah ni, teammate lah kata. Dia dia sediakan makanan tu, buka TikTok, scroll. Itu macam tu bukanlah benda yang bagus sebenarnya. Sebab tak baik sebenarnya kalau depan makanan macam tu. Kecuali kalau ada laptop, itu boleh lah. Tapi kalau buat dua perkara dalam satu masa itu memang susah lah guys. Betul. Okay, awak setuju tak? Okey, saya tadi tertarik tau dengan topik yang Brandon kemukakan tentang bully cyber. Jadi saya nak tanya kepada saya tanya Putri. Okey, saya nak tanya kepada Putri. Berdasarkan pengalaman ataupun pemerhatian Putri sendiri, sejauh mana bully cyber ni dia beri kesan yang sangat mendalam terhadap seseorang individu, terhadap kesihatan dan kesejahteraan mental seseorang remaja. Contoh macam ni lah, di social media pasti kita akan post something, gambar or video pasal diri kita kan. So setengah remaja ni sekarang kan banyak trend make up, especially for ladies lah kan. Trend make up, trend baju apa. Contoh macam trend make up ni, bila diorang buat, diorang remaja ni dia mau try. Bila dia try make up, tutorial make up, dia pun try based on influencer yang diorang mau kan. Tapi bila hasil dia tu tak setanding dengan influencer dia tu, tak semacam yang dia mau tu, dia post, dia rasa dia berpuas hati. Tapi bila viewers dia tu tengok, viewers dia tu bilang macam, oh, kau meniru ni, tapi kau tak secantik dia pun. Benda tu akan buat remaja tu rasa macam, aku ni tak cantik ke? Dia akan membandingkan diri dia. Belum lagi kalau yang body shaming, belum lagi yang bilang daripada kau buat tutorial makeup ni pembaziran, baik kau pergi ini. Benda tu dia akan makan diri untuk yang baca. Kita tak tahu sensitivity orang masing-masing kan. Kadang walaupun kita baca je pun kita boleh sakit hati benda tu. So benda tu akan jadi
apa akan makan diri diorang akan rasa tertekan sebab benda tu. So pada saat benda tu pun salah satu cyberbullying. So tak patutlah kalau macam remaja tu pun kita pada sebagai viewers ni kita support lah benda tu. At least dia ada usaha macam tu. Menarik poin Putri. Saya pun suka. Poin dia okay. Bagus. Sebab kita bukan perempuan kan, jadi Putri lebih tahulah pasal perempuan sebenarnya, Sebab- pasal makeup tu kan. Sebab kalau daripada penerangan benda tadi dengan fix diri, dia banyak menjurus kepada kesihatan mental seorang perempuan. Ya. So betul juga, sebab bila kita rasa kita puas dengan diri kita, tapi orang macam dia ni teruk lah, Ya. dia ni tak cantik lah, kenapa dia nak kena meniru? So at least at first pada permulaan kita okey. Kalau kita dah dengar kita rasa Kita ada macam betul juga kata Putri, kesihatan mental atau sensitivity seseorang ni tak sama. Ada yang kental, ada yang tak kisah pun dengan komen orang macam lantak lah nak cakap apa. Tapi Saya bahagia. jadi saya buat dengan cara saya sendiri. Tapi ada juga setengah individu ni dia just ungkapkan satu benda yang kecil saja. Benda kecil saja ayat dia macam. Ada benda yang negatif lah. Tapi impact yang datang kepada dia besar. Sangat besar. Boleh menjurus kepada masalah kemurungan, kepada kata-kata di kemurungan, stres berlarutan, dan paling teruk mungkin daripada kata-kata orang boleh menjurus kepada masalah bunuh diri. ya betul. Gara-gara hal kecil saja. Baik, Awak kental tak? saya kental. Kalau Saya kental. okay. Kita sudah habis dengan sisi negatif. Kita beralih kepada perspektif psikologi. Baik, sekarang kita kaitan dengan teori psikologi. Putri, nak mula dulu. Saya rasa untuk ni kita tanya Brandon. Ha. Saya suka teori-teori. Kamu suka teori kan? Okey. Brandon boleh mula dulu. Oke, saya boleh mula dulu. Selain daripada teori pembandingan, kita boleh gunakan pembandingan sosial, kita juga boleh gunakan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura yang saya baca baru-baru ni. Uish, gila lah mat. Saya Google. Saya buat research dulu sebelum podcast. Baik. Jarang tengok orang belajar teori-teori mental ni. Tak mat. Okey, Kita teori- ada dalam subjek mat. Belajar. Oke, boleh saya tu. Okay. Teori ini menjelaskan bahawa manusia belajar melalui pemerhatian dan bila kita tengok orang lain di media sosial, contohnya cara berpakaian, gaya hidup, dan kita akan cenderung nak ikut mereka. Senang kita senang influence. Lebih-lebih lagi kalau orang tu influencer ataupun orang artis lah sedang cerita di media sosial. Ya betul, sebab sekarang ni ramai remaja suka kan TikTok, ramai influencer baru kan. Okey, faham. Jadi remaja ni dia orang akan ikut buat trend gaya hidup, contoh macam trend tudung macam tu lah. Saya perempuan kan, so saya based on perempuan lah saya cakap. Lagi-lagi gaya hidup mewah. Diorang ni macam diorang mau selalu up to date. So bila diorang tidak ikut perkembangan zaman, diorang takut tak diterima dalam circle diorang. Diorang takut diasingkan, disisihkan bila diorang ni tidak up to date. Remaja sekarang mostly macam tu. That's why diorang selalu terinfluence dengan influencer baru sekarang. Pada saya lah, itu based on yang saya nampak. Okey, faham. Teori mesti ada kaitan dengan apa yang dicakap tadi kan? Ya. Tak, yang mengikut-ikut trend macam tentu lah kan? Betul. Dan selain teori awak lah, saya pun ada belajar juga sebenarnya. Saya ada belajar pasal teori kognitif tingkah laku. Oh, bukan nak kalah lah. Tak nak kalah lah. Okey. CBT. Ya. Awak faham CBT? CBT kalau dalam bahasa putih adalah cognitive behavior theory. Itulah CBT. Okay. Terima kasih Okay, CBT ni perempuan dan tuan-tuan, bila seseorang sentiasa bandingkan diri contohnya dia tengok dia bandingkan diri dia, pemikiran negatif mula muncul seperti saya tak cukup baik, saya tak cukup pandai, saya tak cukup
kaya dan sebagainya, dan orang ni lebih bahagia daripada saya. Macam awak tengok dia ni makin happy lah, awak tak happy lah. Ini boleh bawa kepada kemurungan guys ya, kemurungan guys. Ingat guys, teori ini dia compare, dia tak happy, CBT. Itulah CBT. Okay, Contoh lain tu. Saya suka dengan Munafik. Senang faham. Senang faham. Jadi awak memang happy dari dia lah. Optional. Tak boleh nak cakap macam Okay. CBT faham tak? Okay. Saya suka dengan poin Afiq tu tadi, di mana CBT ni dia ajar satu benda yang baik kalau kita boleh nampak. Di mana dia ajar kita untuk cabar pemikiran yang negatif kita tu. Dia ganti dengan pemikiran yang lebih rasional lah. Sekarang kita dia ganti benda yang buruk, dia tukar dengan benda yang baik. So, tak apalah. Dia macam dia ajar kita untuk jadi lebih positif dan lebih rasional lah. Jadi untuk pahami teori ini, ia boleh membantu kita untuk menggunakan media sosial dengan cara yang lebih sehat, dengan cara yang lebih selamat, di mana dia memberi kesan yang positif bukan untuk kita sahaja, untuk semua orang, semua pengguna. Jadi untuk awak, apa rasa awak untuk apa yang kita bercakap pada sesi sekarang ni? Awak dah teruskan. Saya rasa teori-teori ini akan membantu kita tahu itu kesan media sosial bukan saja fizikal tapi juga psikologi dan emosi. Bila awak tahu tentang CBT tu, awak rasa awak makin okey tak lepas ni? Adakah awak akan terapkan CBT tu untuk buang benda yang negatif dan ganti dengan positif? Compare kan tu. Boleh lah. Ya, okay, faham. Terbaik tu dia ni mantap tu. Simple tapi mantap. Sekarang selepas daripada teori sisi positif, sisi negatif, sekarang ni kami nak ajar cara untuk guna media sosial dengan cara yang sihat. Jadi kita kena bincang cara untuk gunakan media sosial ni dengan cara yang lebih sihat. Jadi Putri nak kongsi dulu, boleh? Okay. Pertama, amalkan kesedaran digital atau digital mindfulness. So maksudnya di sini kita perlu sedar bila masa sesuai untuk guna media sosial ni dan bila perlu berehat. So cuba hadkan masa skrin tu dan elakkan guna telefon sebelum tidur. Macam saya suka baca buku. Saya suka baca novel. Gila lah siap. Buku apa? Buku novel saja. Vitamin. Macam saya suka baca novel. So saya boleh pegang novel berjam-jam berbanding pegang buku. So coba cari hal yang lebih positif berbanding scrolling TikTok. And then bila mau tidur tu, kalau macam handphone saya ada bagi masa lah jam berapa saya mau tidur. Contoh macam 10.30 saya tidur. Jadi ada alarm dalam handphone saya 10 suku dah bunyi tidur macam tu. Dan time tu saya akan letak handphone ni jauh daripada saya. Jauh daripada tempat itu. Selain kita boleh kurangkan radiation daripada handphone tu, kita pun macam suara notification ke apakah boleh tolak tepi, kecuali yang urgency lah, call ke apakah kan. Pada saya kalau saya amalkan benda yang macam tu lah. Okay. Awak tahu tak buku Di Sebalik Dinara? Buku sekolah mereka. Saya tahu. Okay. Pelajaran bahasa Melayu. Betul. Apa yang Putri cakap saya setuju lah. Pemerintah cakap kita perlu baca buku berbanding untuk scroll media sosial ni. Okey, ada satu cara lah untuk saya, iaitu tapis kandungan yang kita ikut tu, kita follow, kita kenal apa tu, cek latar belakang orang tu dulu, betul kata betul ini, alright tak alright, waras tak waras. Lepas tu kalau ada yang account yang macam buat kita rasa ni stres, ataupun kita bila kita tengok account tu kita rasa macam apa benda ni, macam buat kita berfikir panjang sikit, kita buat cemburu, lebih baik kita unfollow mereka lah supaya mengurangkan stres kita. Ya kalau mau follow dia selalu muncul ke FYP kot. Makin banyak dia muncul, makin banyak lah kita stres. Makin stres tambah ni kira. Oleh itu kita ni lebih banyak lah follow account-account yang positif, yang menuju ke arah yang lebih
ketenangan untuk kita, buat kita happy ke. Azri Walter. Saya tak boleh sih. Okey. Saya dengan cara saya. Dengan cara okey. Jadi awak tak tapis dia lah. Tapi Okey. dia Islam. Okey tak? Okey biasa okey kan? Okey, tak apalah. Okey. Selain itu, seperti yang kata Putri tadi, sebenarnya kan dia letak handphone dia ke tepi waktu dia tidur kan, betul tak? Okey. Saya nak tambahkan sikit lah function screen time reminder sebenarnya untuk telefon kita supaya kita dapat kontrol penggunaan telefon dalam kehidupan seharian lah. Dan kita ni sebagai seorang manusia ada otak, kita jangan takut untuk meminimaliskan, mengurangkan penggunaan media sosial sebenarnya. Kita boleh juga rehat sehari, 2 hari, ataupun kalau nak okey pun 20 minit pun okey sebenarnya, supaya untuk bagi kita ni refresh. Kita boleh berjalan luar, cium rumput dan sebagainya lah. Tengok rumput. Tengok rumput lah, tengok Jambatan Cinta Unimas. Okey, itulah contohnya. Apabila kamu rasa tekanan ataupun kemurungan, semakin teruk, jangan bentanglah. Kamu boleh dapat bantuan dari organisasi seperti Befriender Malaysia. Jadi dalam perbincangan ini, media sosial dia bukanlah musuh 100%, tapi ia merupakan alat dalam masa sama juga. Walaupun dia alat, kita perlu guna dengan penuh kesedaran lah. Kita perlu ada rasa tanggungjawab, rasa sedar, kita perlu concern terhadap orang lain, jangan fikir tentang diri sendiri, supaya ia tidak menjejaskan kesejahteraan mental kita sendiri dan tidak menjejaskan kesejahteraan mental orang yang berada di sekeliling kita, maupun dekat ataupun jauh lah. Sebenarnya kita ni sedang berlawan dengan diri sendiri sebenarnya. Betul? Ya, betul kan? Mental kita. Kau okey kan? Okey lah mental awak kan? Lepas awak masuk ke sini. Okey lah. Okey. Kita sekarang dah nak hampir kepada penghujung segmen pada hari ini. Jadi saya biarkan kau untuk buat kesimpulan pada hari ini. Jadi boleh mula. Sebagai kesimpulan, media sosial memberi kesan dua hal. Yang satu ialah boleh menjadi sumber sokongan, yang kedua ialah juga tekanan. Apakah yang penting ialah cara kita mengawal penggunaannya. So dengan kesedaran kawalan diri, kefahaman dan teori psikologi, kita boleh kekalkan sehat secara mental walaupun hidup dalam era digital. Jadi kita perlu ingat, waspada awak semua, jangan nak bandingkan diri dengan orang lain ya. Terutama di media sosial. Betul. Pas. Ya. Anda hanya boleh nampak apa yang mereka pilih untuk tunjuk, tetapi anda tidak nampak apa yang mereka tidak tunjuk. Kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah peribahasa. Baik, ya hari ini. Jadi kepada pendengar semua, terima kasih kerana mendengar podcast kami iaitu #Minda Digital. Jadi kami harap perkongsian dan perbincangan kami pada hari ini dia secara tidak langsung memberikan pandangan baru terhadap hubungan di antara media sosial dan juga kesihatan mental ini sendiri. Okay. Jadi jangan lupa untuk teruskan menyokong kempen kesihatan mental di media sosial di mana-mana, TikTok, IG, Facebook, entah apa benda yang kamu main, dan terus sebarkan mesej positif kepada rakan-rakan anda. Baik, jumpa lagi di episod seterusnya. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga minda, gunakan media sosial dengan cara yang bijak dan berhemat. Bye semua. Baik semua. Ada assignment, kita jumpa lagi.